Baik, saya berdiri di atas pentas ini bagi mewakili Ketua Hakim. Namun begitu, apa yang saya nak sampaikan ini adalah perkara yang sangat penting, jujur dari hati kami, supaya apabila tuan-tuan dan puan-puan murid-murid ini balik ke negeri masing-masing, akan ada penambahbaikan yang drastik dan juga major lah. Maksudnya satu penambahbaikan yang besar boleh dilakukan supaya kualiti syarahan pada tahun hadapan dan tahun-tahun akan datang boleh menjadi semakin baik. Baik, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Cikgu Muhammad Taufik. Saya mempunyai pengalaman sebelum ini dalam bidang pengucapan awam, daripada pidato, syarahan maupun debat. Jadi apa yang saya nak nyatakan pada hari ini adalah komen yang jujur, supaya namun begitu saya mohon juga supaya murid-murid serta guru pembimbing dapat menerima apa yang saya nyatakan ini. Ini lebih kepada penambahbaikan. Namun begitu, pertama sekali saya ucapkan tahniah. Mari kita berikan tepukan paling gemuruh kepada semua 30 peserta yang telah berjaya menghabiskan kedua-dua bahagian dengan baik, dengan selesai pada pukul 3 lebih kurang dalam 3.30 petang tadi. Baiklah, saya bermula dengan pidato syarahan bahagian pertama, hafalan. Secara jujurnya, pidato ataupun syarahan bahagian hafalan berada pada satu tahap yang sangat baik. Sangat baik. Murid-murid ataupun para peserta telah berjaya menunjukkan satu kualiti persembahan yang baik, penyediaan teks yang baik, serta penyampaian yang baik. Namun begitu, apabila para peserta ini masuk ke pusingan yang kedua, iaitu pusingan spontan, berlaku sebaliknya. Apabila kita bercakap berkaitan dengan spontan, maka perkara asas untuk kamu faham ialah soalan itu adalah soalan yang berada di luar kotak. Dalam bahasa Inggeris kita panggil soalan high order thinking skills, ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang tajuk itu adalah pencetus ataupun pemula untuk anda menyatakan sesuatu. Kadang-kadang tajuk itu boleh menjadi pengakhiran kepada apa yang perlu anda nyatakan. Maka selaku peserta, anda perlu bijak memahami tajuk dengan baik. Di mana anda mahu memulakan, apakah perkataan yang anda mahu huraikan, dan apakah pengakhiran yang anda mahu nyatakan. Baiklah, saya akan pergi kepada aspek yang lebih detail ataupun lebih terperinci. Boleh ya saya ambil masa sedikit? Baik, pertama, daripada aspek gaya. Gaya dalam syarahan, anda boleh tangan anda jangan hanya terikat di tengah-tengah, di sini. Buka tangan anda, gunakan tangan. Tangan adalah kuasa yang paling hebat semasa bercakap. Lihatlah semua orang yang bercakap, sama ada orator ataupun syarikat-syarikat terkemuka, mereka akan memberikan penjelasan dengan menggunakan kuasa tangan. Tangan ini banyak caranya boleh dibuat. Boleh digenggam, boleh dijurusnya ke depan, boleh diangkat ke atas, boleh ditolak ke bawah. Maka gunakan tangan dengan sebaik-baiknya. Kita tak boleh guna kaki kan? Tak bolehlah kita nak gunakan kaki menendang ke dan sebagainya. Maka tangan adalah senjata utama dalam pengucapan awam. Namun begitu, saya ingin mencadangkan,
Apabila kita sudah berada dalam abad ke-21, kita melihat bagaimana perubahan pada hari ini adalah satu benda ataupun satu perkara keperluan. Kita tidak boleh lagi mengelak daripada berlakunya perubahan. Apabila kita melihat apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, banyak syarikat seperti Amazon, Tesla, ada syarikat iPhone dan sebagainya, syarikat Apple. Apabila mereka bercakap, mereka sudah pun menguasai pentas. Maka saya ingin mencadangkan, mulalah SJKC dan SJKT, mulakan supaya tahun hadapan syarahan adalah penguasaan pentas, kerana itu adalah keperluan pada abad ke-21. Kita tidak hanya menggunakan tegak di tengah, sedangkan pentas itu sungguh besar. Dan itulah juga keperluan dalam pasaran kerja. Dan itulah juga kehendak sistem pendidikan yang sewajarnya, supaya sistem pendidikan seiring dengan pasaran kerja. Maka pertandingan-pertandingan begini boleh menjadi platform untuk membantu murid-murid, menyediakan murid-murid ke arah satu pasaran kerja yang tenaga kerjanya bersifat holistik. Saya berharap agar cadangan ini dapat diterima. Baik, saya pergi kepada yang pertama tadi, gaya. Yang kedua berkaitan dengan nada. Nada adalah satu perkara yang boleh memberikan kesan kepada pembaca ataupun pendengar. Apabila anda menceritakan sesuatu, apabila anda menyatakan sesuatu yang sedih, gunakan nada sedih dengan sebaik-baiknya. Bukannya ketika menyatakan syarahan sekadar senyum daripada awal sehingga akhir, sedangkan apa yang anda nyatakan itu adalah satu konten yang berat. Apa yang anda nyatakan itu adalah satu perkara yang merisaukan. Apa yang anda nyatakan itu adalah perkara yang menyedihkan, tetapi mimik muka anda masih senyum, nadanya masih nada gembira. Maka perlu ditambah baik berkaitan dengan nada. Yang ketiga, pertama gaya, kedua nada, yang ketiga aspek bahasa. Baiklah, ramai murid, bukan sekadar di dalam ini, di luar sana pun begitu, mahu menggunakan perkataan-perkataan yang bunyinya nampak sedap, tetapi sebenarnya dalam kamus tak ada maksud. Contoh, ekspektasi tadi ada sebut, tak ada dalam kamus. Jadi gunakan bahasa Melayu ataupun perkataan yang sememangnya ada di dalam kamus, dan itu akan membantu penguasaan anda. Dan kalau anda tak faham perkataan tersebut, itulah masanya untuk melakukan semakan dalam kamus. Semakan dalam kamus sekarang tak perlu beli kamus yang tebal-tebal. Kita sudah ada Pusat Rujukan Pesuratan Melayu, PRPM, Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh cari di situ. Seterusnya, ada juga lagi telo. Bila kita bercakap bersyarah dalam bahasa Melayu, kita perlulah menjadi ayat kita seolah-olah penutur jati bahasa Melayu, iaitu orang Melayu. Bagaimana maksudnya? Tak ada slang ataupun tak ada telo-telo yang lebih bukan ke arah penutur jati. Jadi kalau perkara itu dapat ditambah baik oleh para peserta, anda akan menjadi peserta yang sangat hebat pada ketika anda berada di sekolah menengah. Dan itulah juga antara ciri yang guru-guru pengiring ataupun para jurulatih boleh praktikkan. Baik, seterusnya saya dah cerita tentang pemahaman berkaitan dengan tajuk kebat, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan gaya, berkaitan dengan nada, dan yang terakhir berkaitan dengan aura. Aura ini adalah satu perkara yang anda perlu bina. Perlu bina dari kecil. Jadi kalau peserta ini
anda sudah memasuki pertandingan syarahan di peringkat sekolah rendah, jangan berhenti dalam pengucapan awam. Teruskan perjuangan sehingga ke peringkat sekolah menengah, peringkat universiti. Dan saya sangat yakin dan percaya, kalau beginilah kualiti murid-murid bukan Melayu boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik, maka kita akan melihat wajah Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. Percaya dan yakinlah. Kerana untuk membina manusia bukan semudah untuk kita membina bangunan. Asasnya lebih kuat, perlu bersabar dan memakan masa. Maka aura sebagai pemidato ataupun aura ketika anda bersyarah itu amat penting. Bagaimana aura itu datang? Daripada cara berjalan, daripada cara bercakap, daripada cara memandang audiens. Ada peserta tadi tegak sahaja pandang, seolah-olah pandang dinding, pandang di belakang. Agaknya cikgunya dekat belakang, pandang cikgunya saja. Kanan tak pandang, kiri tak pandang. Hakim kat sini tapi sebutnya pengurusi majlis. Pengurusi majlis di sana. Penuh dewan ini. Di belakang ada orang, di sana ada orang, di depan kiri saya ada orang, di kanan saya ada orang. Maka gunakan interaksi itu dengan baik. Kerana apabila ada mata yang memandang, pandang mata dia. Biarlah mata bertentang mata. Itulah orang panggil dari mata jatuh ke hati. Bagaimana nak menarik perhatian hakim? Pandang hakim. Di depan saya ada 2 orang hakim yang sangat cantik. Pandang mata mereka, berinteraksi dengan mereka. Maka anda akan membina perwatakan yang akhirnya anda akan mendapat aura seorang orator yang baik. Maka itulah antara perkara-perkara yang jujur yang kami ingin nyatakan, supaya apabila dibawa balik nanti ke peringkat negeri masing-masing, maka anda akan mendapat tahap peringkat kebangsaan yang lebih baik untuk tahun hadapan berbanding tahun ini. Boleh cikgu-cikgu? Boleh murid-murid? Saya percaya anda dan kita semua boleh melakukan yang terbaik. Kerana apa yang kita buat ini adalah perjuangan untuk Malaysia.